أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang berbahagia ini. Kita sudah pun melewati 5 halaman pada minggu ini pada tahun baru dan kita memulakan kehidupan kita, ya, penghayatan kepada al-Quran yang kita bersyukur amat-amat kepada Allah Subhanahu taala. Kita selesai dengan surah Al-An'am dan kita masuk kepada surah Al-A'raf, surah yang menjadi pasangan, yang menerangkan, yang menjelaskan lagi. Surah Al-An'am berkaitan dengan ayatillah ataupun alaillah, dan surah Al-A'raf berkaitan dengan ayyamillah. Banyak peristiwa-peristiwa yang disorot untuk kita melihat balik agar menjadi panduan ketauhidan, kepentingan iman di dalam kehidupan kita seharian. Hari ini kita mengulang kaji pada halaman 150 hingga 154 dan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Setiap kali jumpa Ustaz seronok terus. Oh ya ke? Alhamdulillah. Boleh tanya soalan. Seronok ya, masya-Allah, masya-Allah. Bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Saya pun seronok Ustaz. Seronok. Dapat jumpa guru kita, sahabat kita. Allahu akbar. Kita lebih kurang sama ini, biru. Betul. Itulah. Subhanallah ya. Jadi ini adalah peluang untuk kita sama-sama mengulang kaji. Apatah lagi kita ingin melihat gambaran luas surah Al-An'am dan surah Al-A'raf untuk sebagai ulang kaji bersama kita, dan akhirnya kita dapat mencintai kepada surah-surah yang mungkin panjang, ya, 165 ayat, dan surah Al-A'raf ini juga panjang, tetapi ia adalah surah-surah yang penting untuk kita hayati dalam kehidupan kita seharian. Mari kita sama-sama mulakan dengan doa ringkas kita, Rabbi zidni ilma. Kita mohon pada Allah SWT, ya Allah, tambahkanlah ilmu yang kita belajar dalam surah Al-An'am, ilmu penting untuk tauhid iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tetamu kita, ilmuwan kita pada saat ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa, pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia di fakulti saya dulu Ustaz, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Oh, masya-Allah. Masya-Allah. Alumni kami. Ya? Kami bangga ni alumni kami. Saya je yang tak dekat universiti ada I Ustaz. Ada I kan. Banyak yang panel-panel ni daripada universiti ada I. Ya, Islam. Ada Islam ya. Saya orang Islam lah. Alhamdulillah. Itu yang paling penting lah. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran semuanya, mari kita mula dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal
rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah mengingatkan kepada kita agar kita selalu memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di hujung surah Al-An'am ini adalah satu kesimpulan daripada Allah berkaitan dengan tauhid di dalam surah Al-An'am, dan lebih luas daripada itu ialah pada ayat 164 dijelaskan tentang katakanlah, ya, patutkah aku mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin baca ayat 164, ya, sebagai satu panduan kepada kita, kesimpulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa untuk melihat apakah yang dimaksudkan dengan di hujung ayat itu ada perkataan takhtalifun, ya, kerana bercakap tentang setiap orang tidak memikul dosa orang lain. Dan di hujung itu dia ada perkara yang khilaf sikit, iaitu pasal tak berapa jelas lah, kan, yang kita ingin dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita baca dahulu ayat 164 halaman 150 dipimpin Ustaz Tarmizi. Okay. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita baca ayat 164, ada kurang lebih dalam 3 baris di halaman 150. Mari kita baca sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 164, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kita juga perlu melihat, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa hanya diri seorang itulah yang bertanggungjawab, dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mulah tempat kamu kembali, dan akan dijelaskan padamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ini adalah ayat kedua terakhir daripada surah Al-An'am, yang sudah pastinya kita tahu bahawa kebanyakan surah yang panjang, beberapa ayat di hujung itu adalah kesimpulan. Dan apakah kesimpulan surah Al-An'am untuk kita faham, ulang kaji, terutama bila Allah menggunakan perkataan fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, bersama dengan Ustaz Dr. Arif. Okey. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertama sekali kerana menjemput saya sekali lagi. Banyak kali saya, insya-Allah. Dah berapa kali dah ni. Alhamdulillah memberi saya peluang untuk berkongsi apa yang sedikit sebanyak yang saya ada bersama tuan-tuan dan puan-puan. Moga ia menjadi dalam mizanil hasanat, dalam timbangan baik bagi saya dan juga bagi panel-panel Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih banyak. Mengenai soalan Ustaz tentang fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, saya suka bila Ustaz kata kesimpulan. Menarik, kan, kesimpulan kepada surah Al-An'am. Sebab kalau kita lihat ayat yang Ustaz Tarmizi baca, yang mana ia seolah-olah memberi satu pengisytiharan, satu pengiktirafan di mana stand kita sebenarnya, kan. Sebenarnya surah Al-An'am, kalau saya ingat lagi, dibincangkan oleh panel-panel yang lain juga, dibincang banyak kali oleh Ustaz Fazrul. Ia menetapkan tentang kaedah-kaedah tauhid, rukun-rukun tauhid, membincangkan juga tentang hujah-hujah tauhid itu sendiri, kan. Dan di akhir surah ini kita membuat satu pengiktirafan, satu pengisytiharan bahawa segala apa di dalam kehidupan kita ini, kan, segala ibadah kita, termasuklah solat dan juga nusuk, iaitu penyembelihan, kehidupan kita, mati kita, segalanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu pengisytiharan kita, kan. Dan di akhir sekali yang Ustaz sebutkan tadi, fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau kita lihat pada awal ayat itu, qul aghairallahi abghi rabban, adakah patut aku mengambil Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala?
sedangkan Allah adalah Tuhan segala-galanya? Adakah aku patut mengambil Tuhan selain daripadanya? Sedangkan seseorang itu tidak akan mendapat balasan kecuali apa yang dia buat. Seseorang itu juga tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan adakah aku patut mengambil Tuhan yang lain sedangkan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian baru datang fayunabbiukum, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberitahu kamu apa yang kamu selama ini perselisihkan. Ayat ini kalau ikutkan kata ulama, dhamirnya itu kepada orang kafir. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak kata, kan, apakah yang dipertikaikan oleh orang kafir di hari akhirat akan menjadi jelas segala-galanya. Apa yang dipertikaikan oleh orang kafir? Banyak ustaz. Banyak. Bermula sekali daripada akidah, ketauhidan kita. Kita kata Allah adalah satu. Kita kata Allah adalah satu, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha menguasai segala-galanya, Allah yang layak untuk disembah. Orang kafir pula kata lain. Itu perselisihan yang pertama. Bahkan perselisihan yang utama yang memasukkan seseorang itu ke dalam syurga ataupun neraka. Itu bab akidah. Perselisihan mereka tentang Al-Quran. Kita kata Al-Quran ini adalah kalamullah, Al-Quran ini adalah benar. Orang kafir kata Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad. Kalau tak apa, ada setengah golongan orientalis dia kata Al-Quran ini buatan para sahabat. Macam-macam perangai Ustaz. Kan? Dari segi syariah, muamalah kita antara kita, kita kata zina tu halal, zina tu haram. Dia kata zina adalah hak asasi manusia, hak kebebasan. Kita kata riba tu tak boleh. Jadi ini orang kata kalau nak ikutkan segala benda yang diperselisihkan oleh orang kafir bersama dengan orang Islam. Kan? Masalahnya ustaz, di atas bumi ini Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan. Kenapa ayat ni kalau kita nampak di atas bumi semua orang kata dia benar. Betul tak? Kan? Semua orang kata dia ahli syurga. Kan? Kalau pergi pada orang Kristian dia kata dia ahli syurga. Pergi kepada orang Yahudi dia kata dia ahli syurga. Pergi kepada orang ateis lagilah sakit. Dia kata mana ada syurga. Itu lagi masalah. Kan? Tuhan pun tak ada. Kan? Semua nak kata dia benar. Jadi mana kebenaran ni ustaz? Bila dia akan terzahir? Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Di akhir sekali di depan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita semua berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang mukmin, baik yang kafir, baik yang para-para nabi, baik Firaun, Qarun, semua berdiri di hadapan itu, Allah Subhanahu Wa Taala kata mana yang benar. Maka itu penjelasan daripada saya. Jadi itu adalah kesimpulan daripada surah Al-An'am. Maksudnya apabila dah sampai satu masa nanti ustaz ya, fayunabbiukum, kami akan beritahu, dia akan diberitahukan tentang apa yang mereka pertelingkahkan ya. Seawal ayat pertama surah Al-An'am, bila orang-orang kafir itu ya'dilun, menyamaratakan ya, Tuhan dengan makhluk sama, dia kata semua samalah ya. Yang tak samanya ialah dia rasa dia saja yang betul kan. Tetapi rupa-rupanya khilaf yang ada itu akhirnya akan dijelaskan, dan penjelasan itulah yang dinyatakan fayunabbiukum, satu berita besar ya, bukan sekadar berita kecil-kecil. Berita besar inilah dinamakan fayunabbiukum, dan tugas nabi itu membawa amba ya, membawa berita besar, salah satunya kehadiran hari pembalasan nanti untuk membuat persediaan. Jadi ini perkara penting daripada halaman 150 membuat kesimpulan kepada surah Al-An'am. Maksudnya kita mestilah buat persediaan, dan kalau perkara yang kita ada miriah, ada ragu-ragu, ada raib, kita kena jelaskan ya. Pasal apa? Pasal kita bercakap tentang iman kita, bukannya sekadar main teka-teka ustaz ya. Tak boleh main teka-teka. Baik. Jadi ini adalah penutup kepada surah Al-An'am. Kita nak bergerak kepada permulaan surah Al-A'raf, surah yang amat menarik semua surah menarik ustaz ya. Okey. Dan bila dia masuk ke satu surah tu, dia punya rasa kegembiraannya ya teruja sebenarnya nak mengetahui apakah isi kandungannya, kerana ia seperti benteng yang di sebuah kota, dia ada dia punya identitinya ustaz ya. Jadi mungkin secara ringkas nak minta kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa menerangkan apakah gambaran luas tentang surah Al-A'raf ini yang hadir selepas surah Al-An'am, dan surah paling panjang lah ni kan. Kalau katakan dari segi jumlah Makiyah. Mungkin ada surah apa ustaz yang paling panjang? Surah Al-Baqarah lah. Baqarah untuk Madaniyah. Kalau Makiyah ni mungkin surah
Asy-Syu'ara Syu'ara kan. Dia banyak ayat tapi pendek-pendek. Surah Al-A'raf ini ada ayat yang panjang-panjang. Jadi apakah gambaran luasnya sebelum kita pergi lebih jauh ulang kaji kita? Silakan Ustaz. Okey. Surah Al-A'raf adalah seperti mana yang ustaz kata adalah sebuah surah makkiyah. Yang bermaksud dia turun sebelum hijrah lah. Kan. Jadi kalau kita lihat pada surah Al-An'am, dia menceritakan tentang yang kita sebutkan tadi, akidah, tentang rukun-rukun akidah, menceritakan tentang hujah-hujah untuk menegakkan akidah, kan. Surah Al-A'raf seperti mana surah-surah makkiyah yang lain, dia juga lebih banyak berbicara tentang akidah, Ustaz. Akidah. Ya, masih lagi, maksud dia kita masih lagi berbicara tentang akidah, dan itulah yang patut diutamakan pada ketika itu. Kerana kebanyakan orang musyrikin tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka adalah lebih utama untuk menceritakan perihal akidah di Mekah di zaman sebelum hijrah. Cuma akidah, bagaimana surah Al-A'raf ni menyentuh tentang soal akidah ini adalah daripada sudut yang berbeza. Sudut yang berbeza. Para ulama menyebut dia menyentuh tentang akidah dari sudut aspek sejarah. Dari aspek sejarah. Maksud dia menyentuh bagaimana sejarah. Sebab tu kalau kita lihat antara kisah yang terawal diceritakan selepas ini adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, kan? Jadi kita boleh nampak bagaimana sudut akidah diceritakan melalui kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kalau kita lihat ke depan lagi akan diceritakan pula tentang kisah nabi-nabi yang lain. Semua masih lagi berkisar tentang dakwatil Islam dan juga ketuhanan, ketauhidan yang dibawa tu. Ya. Kemudian kita boleh nampak nanti di dalam surah Al-A'raf juga bila mana menceritakan tentang Nabi Musa. Dia mendetailkan cerita Nabi Musa tu dengan lebih panjang. Kerana di dalam dia ada banyak pengajaran-pengajaran akidah yang kita boleh dapat. Kalau kita lihat di akhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula tentang sedikit sebanyak tentang hari kiamat. Kemudian diceritakan pula tentang syirik. Syirik. Bagaimana ia berlaku dan kenapa ia perlu dijauhkan. Dan akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan tentang kepentingan kita mendengar dan juga mengikut Al-Quran. Jadi pendek kata kalau kita lihat, kita masih lagi menceritakan tentang akidah, cuma daripada sudut yang berbeza. Dan mungkin nama surah Al-A'raf ini Ustaz, bila namanya benteng ataupun tempat yang tinggi kan antara syurga neraka tu, yang muncul pada ayat 46-47 begitu. Macam mana dia kaitannya dengan keseluruhan isi daripada surah Al-A'raf ini sendiri? Mungkin untuk memudahkan nanti, kalau surah Al-An'am tu orang ingat binatang ternakan, banyak kali ulang binatang ternakan, bahawa binatang Allah bagi suruh jadi pengangkutan, suruh disembelih makan untuk beribadah. Rupanya orang jadikan ia sebagai sumber syirik pula. Jadi dapatlah sikit gambaran menjaga tauhid. Kalau Al-A'raf ni macam mana Ustaz? Al-A'raf ni wallahu taala ala alam. Al-A'raf ni seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ia merupakan tempat yang tinggi. Dari di atas yang memisahkan antara neraka dan syurga. Jadi kemudian diceritakan tentang Ashabul A'raf. Sebab itulah Al-A'raf, Ashabul A'raf diambil Al-A'raf itu daripada kisah itu. Jadi Ashabul A'raf ini mereka duduk di atas tebing itu, di mana mereka ni seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Di mana mereka sama. Kebaikan dan keburukan. Bagi saya kisah ini masih lagi menceritakan tentang ketuhanan, tentang ketauhidan, yang mana ia juga merujuk kepada benda yang akan berjadi pada hari kiamat. Jadi segala apa orang kata pembuktian akidah semua ni akan berlaku pada ketika itu. Jadi kemungkinan wallahu alam itulah antara sebab Al-A'raf ini diletakkan di dalam surah Al-A'raf, sebab nak menunjukkan kepentingan akidah. Sebab beriman kepada hari kiamat juga merupakan salah satu daripada akidah. Jadi menceritakan kisah yang berlaku pada hari kiamat, tapi kita pandang dari sudut akidah. Kepentingan ketauhidan itu. Lebih daripada itu ialah mungkin kita bercakap tentang, bila Ustaz cakap amalan-amalan kita ini pentingnya itu berasaskan akidah yang sejahtera, ya. Betul. Maksudnya ialah tak boleh main-main kan. Kadang-kadang kita mungkin kita bekerja, kita hidup, berkeluarga, tapi akidah itu perlu dijadikan sebagai asas tonggak. Khuatir nanti ingatkan buat baik kan, tapi rupa-rupanya atas pagar kan, yang kita ingin belajar kuatkan. Dan kita nak lihat seawal daripada
Muka surat pertama telah dibawakan cerita bagaimana kita menguatkan iman dan akidah, tapi ada kisah yang menarik Ustaz ya, kisah sejarah Nabi Adam alaihissalam bersama dengan musuh, bukan musuh Nusantara, musuh sepanjang perjalanan kehidupan manusia, iblis. Kita nak lihat bagaimana sebenarnya kalau surah Al-Baqarah itu Allah sudah ceritakan bahawa Nabi Adam ya, kemudian iblis tidak mahu bersujud, tapi kali ini surah Al-A'raf panjang Ustaz ya. Amat detail tentang perkara ini, itu yang kita akan tengok bersama, tapi kita baca dulu satu ayat daripada ayat yang ke-11 dahulu. Boleh Ustaz ya, kita baca satu ayat, tapi kita lihat pengajarannya selepas kita rehat nanti. Kita dengar dahulu. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, kita di halaman 151, kita nak baca ayat yang bawah sekali, iaitu ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk di antara mereka yang bersujud. Lebih kurang 7 juzuk sebelum ini, juzuk yang pertama kita berbincang tentang Adam dan iblis. Lepas dah 7 juzuk, masuk ke 8 ini, muncul cerita iblis. Nanti tambah lagi 7 juzuk, pada juzuk 15 nanti iblis muncul kembali. Ya, apa sebenarnya cerita ini dan apa beza dengan Al-Baqarah yang telah kita baca beberapa bulan lepas? Kita berehat sebentar, kita kembali My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini kita berada di sesi ulang kaji bersama tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa dari FPQS, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih kerana saban kali berkunjung ke teratak kita ni. Sejuk teratak kita ni. Sungguh sejuk, betul sejuk. Subhanallah. Secara literal dan juga secara orang kata dalaman. Masya-Allah. Kita pun harapkan sahabat-sahabat Al-Quran kita semua senantiasa tenang, senantiasa sejuk dengan Al-Quranul Karim, tetapi memanaskan kehidupan kita untuk terus patuh dengan apa juga arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah Ustaz, kita dah baca tadi ayat yang akhir dari halaman 151 ni Ustaz. Ya, betul. Barangkali kita nak berpindah ke 152. Ya, ayat yang kisah sambungan daripada ayat yang ke 11 ni Ustaz. Betul. Jadi apa yang kita lihat sebentar tadi, Ustaz dah baca pun ayat yang ke-11 tadi berkaitan dengan iblis itu tidak sanggup untuk
bukan tak sanggup, maksudnya tidak kan, tidak bersujud kepada Nabi Adam sebagai sujud tasyrif, sujud pemuliaan. Jadi ditanya pada ayat yang ke-12, iaitu apa yang menghalangmu untuk bersujud ketika aku Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhmu. Jadi kalau boleh Ustaz Dr. Arif Musa boleh menjelaskan kisah dalam surah Al-A'raf, kisah Nabi Adam dan iblis ini, sudut mana yang berbeza dengan apa yang kita dah belajar daripada surah Al-Baqarah untuk kita menghargai kehadiran kisah-kisah ini, kerana Quran bukan kitab sejarah tetapi adalah kitab hidayah. Jadi hidayah sudut mana dalam surah Al-Baqarah, mungkin dalam surah Al-A'raf, sedikit ke depan nanti 7 juzuk lagi surah Al-Kahfi. Silakan doktor. Okey. Macam yang saya sebutkan tadi Ustaz, surah Al-A'raf ada temanya yang tersendiri, di mana temanya adalah untuk nak mempersembahkan akidah dari sudut sejarah. Jadi antara sejarah yang pertama yang berlaku, sejarah manusia, semestinya adalah sejarah Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama dicipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, seperti mana yang Ustaz Fazrul sebutkan, kisah para anbiya ni dia berulang beberapa kali, dan setiap kisah ni ada fungsi dia. Antara fungsi dia adalah dia nak melengkapkan sorotan tema-tema itu, kan? Dan fungsinya yang lain juga adalah dia yufassiru ba'dahu ba'da, yang mana dia mentafsirkan sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Sebab tu kalau kita nak tahu kisah tentang satu-satu nabi, kita tidak boleh hanya pandang pada tempat ini sahaja, tak boleh. Kita kena pandang pada sebelah sana, di surah Baqarah, di surah Al-A'raf, di surah Al-Kahfi, juga di surah Sad disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi baru kita boleh nampak gambaran yang luas. Jadi apa yang ada di dalam surah Al-A'raf kemungkinan tidak ada di dalam surah Al-Baqarah, dan juga sebaliknya. Ya. Jadi antara benda yang kita boleh nampak, apakah keistimewaan surah ini ataupun kisah ini yang berada di dalam surah Al-A'raf, kita nampak dia lebih detail Ustaz. Detail. Sedikit lebih detail berbanding dengan apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah, terutama sekali dialog iblis. Kan? Kita boleh nampak bagaimana di dalam surah Al-Baqarah tidak diceritakan secara detail apa yang iblis cakap. Jadi di sini sebut, dia cakap, dia kata ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kan? Kau ciptakan aku daripada api, dia pula daripada tanah. Kan? Kalau kita tengok Ustaz, inilah orang kata apa, bibit-bibit racism sebenarnya Ustaz. Racism. Betul tak? Pandang pada asal usul, rasis kan kat situ. Jadi iblis ni bukan sahaja bongkak, takabur, rasis punya juga. Rasis kat situ Ustaz. Jadi kita boleh lihat bagaimana iblis satu-satu apa yang dia buat, apa yang dia sebut. Maka bila kita dengar, kita boleh faham semangat iblis itu, semangat dia yang jahat, niat dia yang jahat. Maksud dia, apa yang dia cakap ni adalah, dia bukan cakap depan malaikat, tapi dia sedang bercakap di depan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri dia. Yang mana dia tahu semua benda ni adalah benar. Jadi kita boleh faham, kalau macam inilah perangai iblis dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula perangai dia dengan kita? Bagaimana pula taktik dia dengan kita? Di dalam, kalau kita lihat, ya Ustaz, kita lihat dalam surah ni, kita boleh nampak strategi iblis pun kita boleh nampak. Kan? Contoh di dalam ayat ini kata waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kan? Iblis dia nak menyesatkan Adam alaihi salam, dia ada strategi yang dia pakai. Apakah strategi dia? Waqasamahuma. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kan, bahawa apa yang dia katakan tentang syajaratul khuld ni adalah benar. Kan? Dan orang beriman, semestinya Nabi Adam alaihi salam sebagai orang yang beriman, bila orang bersumpah atas nama Allah, takkan dia kata orang ni tipu. Kan? Jadi iblis menggunakan kenaifan, bukan kenaifan lah kita kata, tapi kepercayaan Nabi Adam alaihi salam pada sumpah itu untuk nak menyesatkan Nabi Adam alaihi salam. Jadi di sini kita boleh nampak, sini maksudnya apa, iblis ni memang konsultan yang berpengalaman ya. Konsultan beri nasihat ya. Bukan sekadar 25% ni kan. Ini bukan dengan harta-harta, dengan badan-badan sekali dia ambil. Kan? Jadi kita boleh nampak. Jadi orang kata detail-detail yang ada di dalam surah Al-A'raf ini akan menggambarkan kepada kita tentang iblis itu sendiri, strategi dia, bahkan kalimah taubat yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihi salam
Di dalam Al-Baqarah hanya disebut fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat. Beberapa kalimat. Kan? Jadi kita pun tertanya-tanya kalimat apa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihi salam disebutkan di dalam surah Al-A'raf. Itulah doa yang biasa kita baca dari masa ke semasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan? Jadi kita kata kalaulah Nabi Adam alaihi salam boleh baca doa ini setelah dia makan buah khuldi sedangkan dia duduk dalam syurga. Kalau kita lihat orang kata apa, kesilapan Nabi Adam ni satu kesilapan yang sangat besar lah, kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap fataba alaih, tetap memberi taubat. Jadi apalah kesalahan-kesalahan kita yang kita buat, jadi kalau apa saja kesalahan yang kita buat, bacalah doa ni, Rabbana zalamna. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala tengah ajar kita sebenarnya. Ini doa yang Nabi Adam baca, maka doa yang sama juga kamu perlu baca. Masya-Allah. Itu pelajaran yang penting bila Ustaz nyatakan tentang doa taubat tadi tu kan. Pasal sebenarnya kalau Nabi Adam itu ada kalimah taubat itu, dia bertaubat kan bila dah buat silap. Tetapi bagi iblis ini bila tersilap dia tak nak bertaubat, betul. kan. Jadi bila katakan dalam masyarakat ada orang buat silap, dia bertaubat dengan kalimah tersebut dia baca, ibu ayah masyarakat jangan pula kata tiada harapan. Kan? Pasal kalau tiada harapan itu khawatir dia memutus asakan orang, padahal putus asa itu adalah daripada perkataan balasa membawa kepada perkataan iblis itu sendiri, takut jadi iblis pula kan. Ketika orang nak bertaubat dia jadi iblis. Kesian itu kan. Okay? Jadi itu perkara yang kita kena faham. Dan strategi syaitan iblis ini, cuma Ustaz ya, bila cakap iblis dengan syaitan ni dia bertukar-tukar kan. Iblis syaitan. Kalau dalam surah Al-Kahfi itu dinyatakan iblis ini minal jin kan, daripada kalangan jin. Syaitan dengan iblis ni apa bezanya? Iblis ni kira macam mudah yang saya faham lah, bapaknya lah tu. Bapak dia. Bapaknya. Syaitan ni kira dia dan juga anak beranak dia. Dan dia kalau pun bercakap dalam ini mungkin extend sikit lah ya, surah An-Nas kan minal jinnati wan nas. Kan? Khannas itu syaitan. Syaitan. Jadi alladhi yuwaswisu fi suduril yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi khannas itu di kalangan jin, di kalangan manusia. Khannas. Yang tu saya kena rujuk balik dulu. Rujuk itu kita melompat jauh sangat. Melompat jauh ke An-Nas 14 kan. Tak boleh lagi kalau bab Al-Quran ni kita kena berjaga-jaga sikit cakap. Jadi yang tu saya kena tengok dulu. Baik. Ingatkan pasal dah was-was tu dia terus boleh lompat ke sana. Tak boleh ya. Kita patah balik. Okey. Kita nak baca kepada ayat yang ke-16 dan 17. Strategi iblis yang ada, yang disampaikan pada ayat 100 ataupun halaman 152. Kita nak baca dan kita nak faham sebenarnya daripada depan, belakang, kiri, kanan ni apa maksud sebenar-benarnya. Ayat 16-17 bersama Ustaz Tirmizi. Terima kasih Ustaz. Kita nak baca sekarang tuan-tuan ayat yang ke-16 dan 17 Ya betul. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sadaqallahul Azim. Ayat ke-16, Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan selalu menghalang mereka daripada jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka daripada depan, daripada belakang, kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi ini adalah dialog direct Ustaz ya, secara langsung dibawakan dialog demi dialog dalam surah Al-A'raf berbanding kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah contohnya. Jadi bila dialog itu maksudnya ia ada sesuatu yang tersembunyi daripada rahsia dialog tersebut. Salah satunya ialah tentang
iblis ini menyatakan Tuhan engkau putuskan aku sesat. Dia dah menyalahkan Tuhan pula kat situ, padahal dia yang buat kerja perangai, dia pergi salahkan anak buat perangai, dia salahkan guru besar kan. Jadi lebih kurang gitulah. Cikgu tak mengajar, dia cakap pasal menteri yang tak bagi internet kat rumah dia. Contoh begitu kan. Dia benda-benda yang kita harap kita tidak jadi begini ya, pasal ini iblis ni yang cakap ustaz ya. Kita tidak mahu, tetapi dibongkar tentang godaan itu daripada depan, belakang, kanan, kiri. Apa maksudnya itu ustaz? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Saya suka apa yang Ustaz Fazrul sebutkan tadi tentang aghwaytani. Di mana yang bermaksud adlaltani, yang kamu yang telah menyesatkan aku. Kan? Maksud dia iblis ni dia ada satu jenis perangai yang sebenarnya orang tak apa sedar. Dia tak nak iktiraf kesilapan dia. Kan? Dia tak nak iktiraf, padahal kesalahan dia dalam kata bongkak dan takabur, itu adalah satu kesalahan yang dia buat. Maksud pertama sekali iktiraf kesalahan dia sendiri. Sebab tu bila Adam baca doa Rabbana zalamna anfusana, satu pengiktiraf kita. Kalau kita nak bertaubat, pertama sekali kena iktiraf yang kita memang salah. Kan? Kita memang salah. Iblis qala fabima aghwaytani, engkau yang buat aku sesat. Kan? Nampak dia punya kona tu. Kona memang kona rapat. Memang apa-apa pun dia tak salah. Dia kalau jahil murakkab tu, jahil kuasa 100 kalau ada lah kan. Jadi kita nak kata itu satu perangai iblis yang jangan ada pada kita. Kalau kita salah tuan-tuan, iktiraf kesilapan, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon maaf pada orang lain. Kan? Itu merupakan langkah yang pertama dalam kita nak bertaubat ataupun dalam kita nak memperbaiki diri kita. Mengenai ayat yang disebutkan tadi tentang la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kan? Kalau Ustaz sedar, dia tak kata wa min fawqihim. Dia tak sebut. Kan? Daripada atas. Dia datang daripada depan. Bawah pun tak ada. Kan kat sini kan? Itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, para ulama menyebutkan ini bermaksud. Ya. Ada banyak tafsiran yang ulama bagilah. Tapi sebenarnya apa yang nak disampaikan adalah di mana iblis punya godaan ni akan datang daripada semua jalan, pelbagai penjuru kan. Itu yang kata la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maksudnya dia akan duduk tak bagi ini jalan yang benar, dia akan duduk atas jalan tu menghalang orang daripada ikut jalan yang benar, dia akan tolak orang lain ke jalan-jalan yang lain. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, ini adalah jalanku satu, lurus, ikut, wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang kecil. Tapi iblis apa kerja dia? Kerja dia duduk kat jalan tu, halang orang lain ikut jalan yang benar, dia tolak orang lain ikut jalan-jalan kecil-kecil yang lain tu. Bicara tentang jalan kecil tu menarik. Ni saya risau ni. Ustaz teruskan dulu. Okey. Jadi pendek kata, apa yang nak disampaikan di sini adalah iblis punya godaan, iblis punya hasutan, dia merangkumi pelbagai aspek. Dan dia tidak akan sentiasa berhenti. Macam saya sebutkan tadi, daripada dialog ni kita boleh memahami semangat iblis, semangat jahat dia tu. Kan? Di mana dia akan halang semua orang daripada pelbagai aspek. Kalau kita nak buat satu kalau kita nak buat satu ibadah, dia akan halang kita daripada buat ibadah itu. Kan? Kalau kita dah selesai ibadah tu nak buat ibadah yang lain, dia akan halang lagi. Dia akan suruh kita buat, orang kata maksiat. Kalau kita tak nak buat maksiat, kita nak buat ibadah, dia akan suruh buat ibadah yang lebih yang paling kecil lah. Maksudnya iblis ni dia akan orang kata apa, kita dikelilingi oleh dia punya tentera-tentera dia yang sentiasa berusaha. Kan, yang sentiasa berusaha. Dan antara kita kena ingat ni, saya teringat saya baca antara kejayaan iblis yang terbesar yang dia banggakan selain daripada mensyirikkan orang itu adalah dia bangga bila mana dia berjaya memisahkan antara suami dan isteri. Itu satu kejayaan dia yang dia akan mendapat bonus yang besar. Bonus dia ada bonus tu. KPI dia akan bagi yang dapat buat macam tu akan dapat duduk. Katakanlah yang buat ni tentera, iblis kan. Dia ada syaitan-syaitan kecil tu kan. Ada general-general dia. Jadi siapa yang berjaya memisahkan antara suami dan isteri, maka dia akan dapat duduk di atas kerusi iblis
buat masa, tempoh masa yang tertentu, nak menunjukkan betapa besarnya kejayaan itu. Jadi pendek kata, iblis ni dia akan masuk pada semua hubungan seseorang itu dengan Allah, hubungan seseorang itu dengan manusia, hubungan seseorang itu dengan diri dia sendiri. Sebab tu kita tengok orang bila ada masalah apa, bunuh diri dia sendiri. Jadi ini semua adalah hasutan iblis. Dan wala tajidu aktsarahum syakirin, ini merupakan natijah, ini merupakan objektif dia. Maksud dia punya projek dia, dia punya orang kata proses dia yang ni. Maksud dia segala apa godaan hasutan dia akan buat, itu proses dia punya gerak kerja dia. Objektif dia apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maksud dia ada strategi tu, Ustaz. Kan nak menyesatkan kita ni, ada dia punya organisasi, ada dia punya strategi dia. Dan Ibn Abbas menyebutkan syakirin di sini bermaksud muwahhidin, iaitu mentauhidkanlah. Tapi mungkin kita boleh datangkan dalam erti kata makna yang lebih luas, di mana iblis hendakkan seseorang itu tidak mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua aspek. Jadi maksudnya di sini seperti mana dalam ayat 10 juga di hujung itu ada perkataan qalilan ma tashkurun, Ustaz ya. Pada halaman 151, 152 ini rupa-rupanya bila cakap tentang tidak bersyukur itu salah satu daripada musuh yang memang buat projek agar tak bersyukur, iblis. Dengan siap dia punya modus operandi yang Allah kongsikan dengan kita. Sayang betul Allah dengan kita ni, agar kita berjaga-jaga, ya, tahu bahawa sebenarnya seluruh penjuru diserang, tapi daripada atas tak ada, Ustaz ya. Atas saya apa wahyu datang daripada atas. Wahyu datang. Berdoa pun kita berdoa kepada atas Allah. Jadi insya-Allah orang yang bersyukur, nak jadi bersyukur, kita apatah lagi bertauhidkan pada Allah, sudah tentunya berpandukan wahyu, kita baca Quran ini, kita selalu memohon berinteraksi dengan Allah, insya-Allah godaan itu tidak terkesan pun kepada kita. Baik. Jadi kita nak berpindah kepada halaman 153. Masih lagi kita bercakap tentang godaan-godaan syaitan ini, Ustaz ya. Iblis ini ayat 100 pada halaman 153 ayat 28 itu ada peringatan untuk kita bersama. Jom kita baca ayat 28, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ayat 28 kita nak baca sekarang ni di halaman 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami dapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami melakukannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh melakukan perkara keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi ayat ini sebagai penghujung ulang kaji kita. Mungkin kita mempersilakan pada Dr. Arif dalam masa 1 minit, ya, melihat kesimpulan kepada ayat 28 ini untuk dikongsikan dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Silakan. Subhanallah, 1 minit ya Ustaz. Okey, saya cakap laju sikitlah ya. Okey, pertama sekali ayat ini membincangkan tentang salah satu antara benda yang dibincangkan adalah perbuatan orang musyrikin. Yang pada ketika itu mereka tawaf Kaabah tidak berbaju, berbogel. Kecuali hanya satu kabilah saja daripada Quraisy yang pada ketika itu mereka sahaja yang pakai baju dan mereka sahaja yang boleh supply baju pada orang. Kalau tidak disupply baju tersebut, maka hendaklah mereka bertawaf dalam keadaan yang bogel. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata ini adalah fahisyah. Fahisyahnya adalah satu benda yang dibenci, satu benda yang dikeji, satu benda yang menjadi orang kata pelaku dia sepatutnya dirasa malu. Orang yang sihat, yang berfikir akal yang sihat, mereka akan menolak benda fahisyah ini. Kan bila ditegur orang-orang musyrikin ni, kenapa buat macam ni? Mereka kata apa? Qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Yang mana kami dapati nenek moyang kami buat benda-benda macam ni, maka dan Allah Subhanahu taala telah memerintah kami untuk melakukan benda yang sebegitu.
Allah SWT kata qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perintah dia tidak pernah menyuruh kepada satu benda yang buruk, tidak ada perintah, tidak memerintahkan orang untuk melakukan benda yang keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi bagaimana kamu boleh katakan sesuatu ke atas Allah Subhanahu Wa Taala atas benda yang kamu sendiri tidak tahu? Sebenarnya bila mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kami, sebenarnya mereka tidak ada dalil. Tidak ada dalil, tidak ada sandaran, semua main kata ikut mulut. Ikut mulut. Jadi itulah perkara yang penting sebenarnya bila kita ingin menjaga tauhid kita, kita jaga mulut kita dan jaga hati kita dengan ilmu, dan sudah tentunya ilmu yang bukan berteraskan nafsu tapi ilmu yang berteraskan wahyu. Kita doa bersama agar Allah pimpin kehidupan kita dengan wahyu menuju ke syurga, kembali ke kampung halaman kita. Silakan Ustaz Dr. Arif Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menggunakan kekuatan hidayah kepada kita agar kita terus dapat menjaga kehidupan amal kita jauh daripada fahsyak dalam diri keluarga kita. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu usaha kita ingin mengelakkan masyarakat daripada fahisyah, ya, daripada perkara-perkara keji, dan tuan-tuan boleh menyokong kepada usaha ini dalam nombor yang tertera ataupun memberi idea-idea volunteer sukarelawan untuk Quran disebarkan. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita ingin bersihkan, kita ingin tauhid bersemi pada setiap insan di seluruh dunia ini. My Quran Time, baca faham amal.